Baik, untuk jam ini kami ingin fahami aspek pengurusan krisis dan pengurusan bencana pasca tanah runtuh di Bukit Tungku semalam, dan sudah bersedia bersama saya ketika ini Dr. Nur Harfifi Ismail yang merupakan Dekan Sekolah Kepimpinan dan Daya Tahan Universiti Penguatkuasaan Kepimpinan dan Pengurusan Ilmu dan juga merupakan mantan Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Doktor juga mempunyai pengalaman berdekat pengurusan krisis dan bencana, antaranya termasuk juga runtuhan Highland Towers pada 1993. Assalamualaikum Tuan, terima kasih sudi bersama kami di Astro Awani. Pertama sekali, pemerhatian Tuan melihat kepada kejadian tanah runtuh di Bukit Tungku semalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Naila. Berkenaan dengan kejadian tanah runtuh yang berlaku semalam, puncanya masih akan ditentukanlah dalam mesyuarat yang akan diadakan sebentar lagi dalam jam 3 petang yang akan dipengerusikan oleh Ketua Polis Daerah Sentul lah. Kemudian pada 9 petang nanti jam 5.30 ataupun 6 macam tu akan diadakan satu lagi mesyuarat bersama dengan yang berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur lah. Ini adalah untuk menyelaraskan kerja-kerja recovery lah, kerja-kerja, sebab sekarang ni kita nampak gerakan tanah tu masih berlaku sejak daripada semalam lagi, sehingga jam 7.30 tu saya masih melihat pergerakan tu ada berlaku lah. Dan ini adalah disebabkan oleh adanya aliran air yang melalui tanah runtuh itu sendiri. Perkara ini perlu dijelaskan sama ada punca pecah paip itu adalah disebabkan oleh tanah runtuh ataupun ianya telah pun pecah lebih awal dulu dan menyebabkan mendakan air, yang menyebabkan air meresap ke dalam tanah dan melemahkan struktur tanah itu sendiri, menjadikan ia runtuh lah. Jadi petang ini Jawatan Kuasa Teknikal lah, Jabatan Cerun, Cawangan Cerun, Kejuruteraan Cerun daripada JKR akan bersama-sama lah dengan pihak-pihak yang berkaitan lah dari segi teknikalnya, termasuk JMG dan lain-lain, untuk melihat punca kejadian lah. Kejadian ini memanglah satu perkara yang di luar dugaan juga, tetapi kalau sekiranya kita lebih waspada lah, maknanya di masa-masa akan datang kalau kita ada melihat saluran air jelas di mata kita kena memeriksanya dengan lebih teliti lagi lah, melihatkan punca air yang keluar tu sama ada ia ada laluan betul masuk ke dalam longkang besar dan sebagainya ataupun tidak. Ini perlu kita ambil perhatian lah. Sebabnya kita perlu mengambil perhatian ini kerana jika tidak, air yang lalu itu akan terus masuk ke dalam tanah, akan meresap, mendap dan melemahkan struktur tanah. Dan inilah akibatnya kejadian runtuh yang berlaku di Makar ni. Dia Makar ni agak sedikit kompleks sebab sebahagian bangunan tu adalah di dalam pagar Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Dan yang keduanya, sebahagian tu adalah bukit yang memang turun menghala ke persiaran Jalan Tuanku Sirajuddin tu. Jadi dari segi pemulihan nanti kita nak letak cerucuk untuk menahan supaya tidak lagi berlaku terus peruntuhan ini adalah agak sukarlah, kerana dari segi pelaksanaannya perlu dibincangkan secara bersama oleh pihak-pihak yang terlibat lah, khususnya di BKL, JKR, pihak SPRM sendiri. Kalau kita lihat memang air yang keluar itu akan menyebabkan hakisan yang lebih lah. Sebab tu tanah masih bergerak sekarang ni. Kalau kita dapat hentikan punca daripada berlakunya runtuhan ini, insyaAllah kita akan boleh memulakan kerja-kerja pemulihan seperti menanam cerucuk dan juga tambakan tanah dan sebagainya dengan segeralah, untuk menahan hakisan terus berlaku lah. Jika tidak, dia akan sikit-sikitlah makan. Dan semalam pun telah dipindahkan seramai lebih 76 orang lah daripada blok A dan blok B itu, kedua-dua bangunan yang masih bekerja, yang telah pemula bekerja semalam untuk tujuan keselamatan lah. Walaupun pondok pengawal itu adalah agak jauh, lebih kurang 50 meter dengan blok bangunan pentadbiran tu, tetapi untuk tujuan keselamatan tu telah pun dipindahkan lah. Jadi saya suka juga menasihatkan kepada orang ramai lah, kan, walaupun ini satu kejadian yang terasing, maknanya isolated cases, kan, tetapi kalau kita lihat di rumah kita, di apartmen kita, kalau ada rekahan-rekahan atau ada air yang keluar entah datang daripada mana, kita perlu ambil perhatian lah. Dan ini sangat penting untuk kita laporkan kepada pihak-pihak berwajib lah, sama ada pihak pengurusan perumahan kita, residensi itu ataupun apartmen ke, kondominium ke, ini perlu
Sebabnya jika tidak, ia akan mengakibatkan aliran air yang kadang-kadang tersembunyi di dalam tanah, melemahkan struktur dan boleh menyebabkan tanah runtuh dan seterusnya bangunan yang ada itu juga boleh bersama-sama runtuh. Jadi Ya. kita kena ambil serius lah dan perkara ini juga kadang-kadang kita perlu dapat pendidikan lah, maknanya bagaimana kita nak melihat tanda-tanda kejadian tanah runtuh boleh berlaku kan. Kalau kita dah tengok tiang elektrik itu sengit, jalan raya pun dah retak dan sebagainya, ada air pula mengalir ya. Jadi perkara-perkara ini perlu kita ambil perhatian lah supaya tindakan awal dapat diambil bagi mengelakkan kesan Ya. yang lebih buruk lagi apabila kalau sekiranya tanah itu runtuh. Ya, tentunya Tuan, langkah-langkah segera, langkah-langkah susulan yang perlu diambil bergantung kepada apa sebenarnya yang menjadi punca kepada tanah runtuh ini, sama ada terdapat sumber air atau apa pun. Tetapi kalau kita nak lihat kepada pengurusan bencana, pengurusan krisis di kawasan yang boleh dikatakan agak high density ataupun menjadi kawasan tumpuan, mungkin Tuan boleh merujuk semula kepada pengalaman Tuan menangani krisis yang berlaku di runtuhan Highland Towers pada 1993 itu juga merupakan antara kawasan tumpuan high density di Ibu Negara juga. Mengambil kira kawasan ini yang menjadi kawasan tumpuan orang ramai, apa yang perlu diambil kira dalam aspek pengurusan bencana dan pengurusan krisis? Yang pertamanya dari aspek pengurusan bencananya, everybody must be alert lah ya tentang apa yang berlaku di sekitar mereka. Dia tak bolehlah kita ambil mudah kan, walaupun jiran kita tanah runtuh, kita duduk sebelah, kita buat relax aja kan. Kalau rumah sebuah-sebuah tu mungkin kita macam tak kisahlah, tetapi oleh kerana sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlu bersama-sama untuk menangani bencana yang berlaku lah ya. Sebab kadang-kadang bila jiran kita menghadapi kesusahan, kita bantu, besok kita pula kan. Jadi aspek bekerjasama lah dalam mengambil tahu tentang pengurusan bencana ni sangat penting. Sebab itu masa saya di dalam Angkatan Pertahanan Awam, kita melatih seramai mungkin penduduk awam untuk tahu macam mana nak bertindak sekiranya berlaku sesuatu bencana. Ini adalah penting bagi kawasan-kawasan yang memang kepadatan penduduknya tinggi, high density population, dan kita harap mereka secara berminatlah untuk datang, bukan secara paksa tetapi atas tanggungjawab untuk menjaga keselamatan masing-masing, perlu bersama-sama dengan agensi kerajaan ya yang menganjurkan latihan-latihan kecemasan contohnya, ataupun pergi belajarlah untuk mendapatkan ilmu-ilmu pengurusan bencana ya di mana-mana yang ada menawarkan tempat pembelajaran ini kan, supaya apabila berlaku bencana kita tidaklah panik, kita tahu bagaimana nak menguruskan bencana dengan baik ya, mengikut kronologi, mengikut prosedur, mengikut tata cara pengurusan bencana yang betul ya. Ya, Doktor, akhir sekali, semalam saya juga berkesempatan untuk berbual beberapa pakar kejuruteraan dan juga pakar geologi, dan mereka selain daripada melihat kepada punca sumber air bawah tanah itu, mereka juga melihat kepada faktor cerun buatan ataupun cerun tambakan yang kita tahu bukan pertama kali kita melihat tanah runtuh ataupun pergerakan ataupun kegagalan cerun, slope failure membabitkan cerun buatan ataupun cerun tambakan ini. Pemerhatian Tuan melihat kepada tanah runtuh yang agak common kita lihat berpunca daripada isu cerun tambakan ini. Pandangan Tuan masih lagi selamat untuk kita buat pembinaan atas cerun tambakan ini? Kebanyakan daripada pembinaan yang dibuat di lereng-lereng bukit ini sebenarnya telah ada pun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh PBT, dan sepatutnya developer perlu mematuhilah ya, dan sebelum kelulusan itu diberi, pihak berwajib telah pun membuat assessment ataupun penilaian sama ada diberikan kelulusan kebenaran untuk membina ataupun tidak. Kalau sekiranya tidak dibenarkan, maka developer tak bolehlah untuk membinanya, tetapi sekiranya telah dibina, maka aspek keselamatan itu perlu diberikan perhatian, utamanya di bahagian yang kita tambak lah. Maknanya dia ada cut and fill kan, bila kita buat development tu, mana-mana cut tu maknanya mungkin bukit tu kita tarah okey lagi, tetapi mana-mana kawasan-kawasan yang rendah itu ditampung dengan tanah yang ditambak. Jadi biasanya tanah yang ditambak ini dia tidak sama dengan natural earth yang adalah soil yang semula jadi itu kan. Yang inilah menyebabkan tanah itu peroi dan mudah terhakis apabila ada sumber air ataupun memang bentuk geologinya tanah itu sendiri memang lemah dari segi strukturnya. Jadi agak
sukarlah untuk kita memastikan kalau bangunan yang dibina itu di atas tanah yang dimampatkan. Sebabnya akhirnya nanti kalau misalnya kata ada laluan pipe yang pecah di dalam tanah yang kita tidak tahu, ya, ini boleh mengakibatkan kemalangan yang besar lah. Ya. Sebab itu kita cuba elak daripada membina bangunan-bangunan di lereng-lereng bukit yang berbahaya, yang mana telah pun dibuatkan kajian teknikal oleh pihak-pihak yang berkenaan. Jadi kita akurlah kepada keputusan penilaian itu, kalau sekiranya dibenarkan kita binalah. Ya. Okey, baik, banyak lagi yang kita nak bincangkan tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih itu tadi Dr. Nur terima kasih, Ismail yang merupakan Dekan Sekolah Kepimpinan dan Daya Tahan Universiti Penguatkuasaan Kepimpinan dan Pengurusan ataupun Ilmu. Dan banyak lagi laporan kami bawakan dalam Buletin Awal ni jam ini, tapi kita akan berjarak seketika kembali selepas ini.